Bro, saya ada satu soalan bro. Ya, Macam sekarang kan, kita kena mencari-cari ilmu baru. Dalam masa sama kita nak kena survive untuk kita punya kelangsungan hidup. Tapi ya. ramai yang tanya untuk dia kawan-kawan yang mana dah graduate ni lah. Dia tanya, diorang patut sambung master ataupun diorang cari kerja yang boleh survive. So mana Prof rasa paling sesuai? Ada satu kata-kata tu, orang bijak dia menjumpa peluang dalam setiap masalah. Tapi Ya, orang kurang bijak, dia mencari masalah ya. dalam setiap kali peluang yang ada. Hmm. Ha. Saya, Dan saya tak saya tak kata orang tu kurang bijak tau. Saya kata orang tu dia bukan kurang bijak. Dia ada sifat tidak mau berusaha. Dia ada sifat sentiasa melayani kegagalan itu dengan kegagalan. Dia sentiasa merasakan kekurangan dalam diri dia. Dia sentiasa merasakan dia tidak boleh itu dan ini. Sebenarnya apa? Apabila mindset dia kata begitu, tidak ada usaha untuk dia buat kerana dia dah set mind dia bahawa dia tak boleh buat. Aku tak boleh buat, tak boleh buat. Tetapi kalau dia setkan mindset dia kata, aku akan teruskan usaha ini, insyaAllah dia boleh. Jadi kepada yang ada di luar sana, ubah pertama sekali, prinsip nombor 1 dalam hidup ni untuk maju ke depan, kena lawan perasaan dan minda yang sentiasa kata kita tak boleh. Kalau kita kata kita tak boleh, kita tak akan dapat bergerak. Apa pun, belajar online tak mau, susah. Belajar, saya nak face to face sebab saya tak biasa dengan online. Dia dah bagi tahu diri dia tak suka benda tu. Jadi bila dia buat juga, hati dia itu sudah berada dalam keadaan mood yang tidak sepenuh hati. Bila hati dia tidak sepenuh hati, apa yang dia belajar online pun dia tak dapat hayati dengan sepenuhnya kerana dia dah kata tak suka. Tapi kalau dia kata, okey, sekarang ni aku kena berhijrah keluar daripada face to face, kena online. Aku kena faham, aku kena tahu kaedah macam mana nak belajar. Jangan jadikan apa juga perkara sebagai penghalang untuk aku maju ke depan. Baru mindset tu kena betul. Tetapi ada seorang profesor yang telah dapat anugerah Nobel Laureate ataupun Peace Laureate di peringkat tertinggi dalam bidang akademik. Dia kata satu, nama dia adalah seorang profesor daripada Bangladesh, daripada Grameen Bank. Dia memperkenalkan microkredit di Bangladesh. Dia kata dalam hidup dia, walaupun dia sebagai pemenang, satu perkara yang paling mencabar dalam hidup dia adalah untuk mengubah mindset manusia. Ini yang penting. Kalau mindset tu tak mau berubah, cakaplah apa pun, nasihatlah apa pun, motivate lah apa pun, sentaplah apa pun, dia tak akan confirm, dia tak akan sentapnya. Sebab dia dah kata dah, dia kata aku tak kira apa pun, aku nak face to face juga. Aku tak kira apa pun, aku nak kerja yang di pejabat juga. Aku tak kira apa pun, sepatutnya aku tak diberhentikan daripada kerja. Tetapi yang dia tak buat adalah apa yang benda baru yang kita cakap, norma baru yang dia terpaksa terima hakikat supaya dia berhijrah keluar. Apakah mungkin dengan penghijrahan keluar daripada skop yang selama ini dia buat itu akan memberikan keuntungan berlipat ganda kepada dia jika dibandingkan jika pandemik ini tidak berlaku. Itu yang saya nak belajar, saya ada terap dalam diri dia. Bro, saya ada satu soalan bro. Macam sekarang kan, kita kena mencari-cari ilmu baru. Dalam masa sama kita nak kena survive untuk kita punya kelangsungan hidup. Tapi ramai yang tanya untuk dia kawan-kawan yang mana dah graduate ni lah. Dia tanya, diorang patut sambung master ataupun diorang cari kerja yang boleh survive. So mana Prof rasa paling sesuai? Okey, tanya hati, tanya diri sendiri, ke arah mana, kecenderungan mana mereka ada. Kalau sambung master hanya sekadar untuk istilah orang putih ni, dia kata escapism, untuk melepaskan diri daripada masalah, hanya untuk belajar, mungkin hati dia tak sepenuh dia masuk tu kerana nawaitu. Kan dalam agama ni kita pun kata nawaitu tu kena betul. Kalau nawaitu kita tak betul, kita boleh habis. Tetapi kita buat tu hanya sekadar untuk menidakkan usaha kita untuk bekerja dan sebagainya, kita masuk belajar. Tapi bagi saya begini, mulakan, kalaupun nawaitu kita tu bukan niat untuk sambung belajar, tapi kerana keadaan semasa menyebabkan kita untuk sambung belajar,
silakan. Bagi saya, daripada duduk merempat dan duduk orang kata asyik mengungut aja, tak buat apa, lebih baik kita buat sesuatu. Bagi saya, sambung untuk master, mula-mula untuk melepaskan rasa diri kita yang tak tahu nak buat apa, tetapi bila masuk tu, fokus kita dah kena berubah. Awal itu kita kena berubah, kita nak ambil ilmu daripada master tersebut ataupun PhD. Kerana apa? Kalau kita dah tak tahu nak buat apa, kita masuk belajar, sampai ke peringkat PhD tu, kita dah ada peluang kita, dengan kelulusan kita itu, kita dah cukup equip untuk kita sediakan diri apabila kita keluar mencari kerja dan sebagainya nanti. Tetapi yang penting sekarang, belajar bukan untuk melepaskan rasa stres, tension kerana keadaan di luar sana, tapi belajar kena ubah untuk menjadi orang yang ada ilmu, kemudian lepas tu boleh gunakan ilmu tu untuk kita jadi orang yang berjaya bila di luar sana. Jadi bagi saya, kalau tanya saya, orang di atas pagar pada waktu ini untuk bekerja atau untuk belajar, saya rasa masa sesuai sekarang ni adalah untuk belajar. Bagi mereka yang rasa tak ada dah peluang nak kerja macam mana, dah tak boleh fikir dah pasal kerja, belajar. Tambah ilmu tu lagi baik daripada kita duduk saja. Dengan ada kelulusan dan ilmu itu, mungkin peluang kita untuk kerja bila keadaan makin stabil pada masa hadapan, kita ada sesuatu yang kita isi di waktu kita sedang tercari-cari masa depan kita. Jadi setidak-tidaknya kekosongan masa yang kita duduk tanpa kerja apa tu boleh diisi dengan tambah ilmu dan dapat kelulusan. Jadi bagi saya, pelajar-pelajar yang masih tercari-cari untuk lakukan apa yang sepatutnya dibuat pada musim COVID ini, kalau tidak pun, kalau ada hati lagi untuk belajar, elok saja sambung belajar. Kerana pada masa yang sama, belajar online sekarang ni tak perlu pun kita teruk-teruk nak pergi ke kampus mana lagi dah. Kita boleh belajar daripada rumah aja dan sebagainya. Jadi pengisian masa kita itu ada di rumah dengan ilmu dan dengan perkara-perkara yang baik jika dibandingkan dengan hanya duduk dan merintih, kerja tak ada, belajar tak ada. Jadi soalan saya pada orang-orang yang macam ni, minta maaf lah, yang tak ada lagi apa-apa untuk dipilih. Soalannya pada saya, kita nak jadi apa kalau kita sana pun tak mau, sini pun tak mau? Kita akan jadi satu, minta maaf bahasa kasar sikit, kita akan jadi satu liability kepada keluarga kita. Mak ayah kita fikirkan lepas kita belajar di universiti ini, kita dah boleh berdikari, tetapi bila kita duduk di rumah, kita tak buat apa, belajar pun tak, kerja pun tak, ayah mak yang kena tanggung, sampai bila nak tanggung umur dah 25, 26, masih lagi kena tanggung. Tanya pada diri sendiri, selagi ada mak ayah untuk menanggung, kita rasa complacent. Kita rasa macam seolah-olah tak payah fikir, elektrik ayah bayar, air ayah bayar, sewa rumah kalau rumah sendiri pun ayah bayar, cukai rumah ayah bayar, makan minum pun ayah tanggung. Jadi kita tak pernahkah terasa dalam hati ni macam bersalah, kita tak buat apa-apa yang baik. Tapi kalau kita belajar, at least harapan tu ada. Kalau kita tidak pun, kita cari rezeki online, kita keluar pergi bekerja mengikut kemampuan dan kedudukan pandemik pada waktu ini, mungkin tidak terlalu terasa terbeban mak ayah kita. Ini anak-anak zaman sekarang, saya ulang, dulu pun saya pernah buat juga live macam ni. Saya kata anak-anak zaman sekarang sudahlah tak belajar, sudahlah tak bekerja. Bangun pagi tolong mak ayah dekat dapur, dekat luar rumah pun tidak. Bangun pukul 10, tanya apa breakfast saya pagi ni. Apa breakfast saya. Lagi naik atas, kurung diri, turun keluar, apa lunch hari ni. Bila pula mak pula tak masak banyak, masak sikit-sikit, bukan hanya nak membantu mak, komplain pula. Makan hari ni tak sedap, tak mau makan. Masuk bilik, empas pintu. Ini anak-anak pada zaman sekarang. Jadi, untuk saya berikan motivasi kepada pelajar-pelajar, fikirkanlah satu perkara yang paling penting dalam hidup ini. Kita jangan jadikan keluarga kita terus sebagai hamba-hamba kita untuk menjaga kita. Sedangkan kita ni dah besar panjang. Kemudian pada masa yang sama, jangan hanya merintih pasal tak dapat kerja. Usaha, cari bagaimana kaedah untuk kita menyelesaikan kemelut masalah kita. Mungkin apa yang kita usahakan tu gaji tak besar, tetapi memadai untuk menampung dan membantu keluarga sedikit.